Siapa pula kau ni? Hello, siapa tu? Ini Encik Muhammad Kante bin Muhammad Salah. Nombor IC 914-5251-109788. Betul ke? Ya, betul lah tu. Kenapa Saya wakil daripada pihak mahkamah ingin maklumkan akaun Encik akan dibekukan serta-merta kerana disyaki terdapat aktiviti penggubahan wang haram. A few moments later. Untuk tindakan selanjutnya, Encik sila klik link yang akan saya berikan sebentar lagi dan isi segala butiran sebagai bahan bukti. Okey, baik. 3 hours later. Nak malam ni okeylah. Taklah ada orang makan makal. Weh, apa ni? Weh, apa pasal duit aku 9 tu? Dia pergi mana? Apa yang semua keluar? Aku tak boleh apa-apa pun. Weh, takkan sebab link tadi. Tapi orang mahkamah. Jenayah cyber semakin membarah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Seiring dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, jenayah cyber mula beradaptasi dengan sebarang langkah pencegahan jenayah ini. Oleh itu, seluruh masyarakat mestilah peka akan isu ini agar tidak menjadi mangsa jenayah cyber yang seterusnya. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama mengenali apakah itu jenayah cyber, jenis-jenis jenayah cyber, faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah cyber, kesan-kesan jenayah cyber dan langkah-langkah untuk menghadapi jenayah cyber. Bersama saya pada malam ini, Alison, Jenny, Harry, Chaying, Jaffu, Cassandra dan saya sendiri, Ahmad Zakwan, untuk membedah apakah itu jenayah cyber. Berita segenap dimensi. Mengetahui bahawa tahap teknologi yang tinggi seperti telekomunikasi telah memudahkan pelbagai lapisan masyarakat untuk berkomunikasi dan berhubung dengan yang lain. Perkembangan kehidupan masyarakat pasca moden hari ini telah banyak dipengaruhi oleh media cyber. Media cyber yang maju bukan sahaja dapat mendorong dan memperluas integrasi ekonomi pada peringkat global serta memperluaskan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun demikian, lihat pada sisi yang lain dapat menunjukkan bahawa media cyber juga banyak mendatangkan kesan negatif dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Cyber dihubung kaitkan dengan berbagai aspek komputasi seperti penyimpanan data, perlindungan data, pengaksesan data, pemprosesan data, transmisi data dan perhubungan data. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk pelakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sebuah pelakuan jenayah dilakukan sama ada yang melibatkan seseorang individu atau sekumpulan orang serta mampu menjangkau batasan dari sebuah negara ke negara yang lain. Ia adalah mempengaruhi kehidupan masyarakat kerana berlakunya kehilangan atau kerosakan peralatan data dan maklumat yang melibatkan hak asasi manusia seperti maklumat peribadi. Salah satu jenis jenayah cyber ialah pengkontan atau hacker. Pengkontan atau hacker merujuk kepada pengkontan komputer yang terlibat dalam keselamatan komputer tanpa upaya mengeksplor sistem atau masuk tanpa kebenaran melalui kemahiran, taktik dan pengetahuan terperinci. Pengkontan atau hacker mampu melumpuhkan pelbagai sistem utama dan penting yang melibatkan pangkalan data maklumat pelbagai sistem utama dan penting yang melibatkan sesebuah syarikat atau sesebuah negara. Pengkontaman yang boleh dilakukan dan berlaku di mana sahaja selagi mana
mempunyai komputer maupun sebarang peranti elektronik yang membolehkan capaian internet untuk melakukan pengkontaman. Kes pengkontam pernah berlaku di tanah air. Dalam peristiwa terbaru, Malaysia dikejutkan ancaman dibuat kumpulan pengkontam komputer menggelarkan diri sebagai anonymous yang melakukan serangan cyber ke atas laman web kerajaan dan swasta pada Februari 2021. Greeting Malaysian. We are Anonymous Malaysia. This is a message to Government of Malaysia. Your security system is low, all data may be leaked. This can cause unwanted hackers selling all information. The issue is there have been many cases of all Malaysia data telco has been hacked, more over 46 million until now. Why scam cases continue to rise and what is being done about them. Armed Forces website has been hacked and many more. Cause of government did not support and developer team don't take ownership of their code. They don't actively seek to grow their abilities, they're not curious about new horizons, and they're unwilling to recognize and learn from their mistakes. It had been a long time, we are silent. It's time open your eyes. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Yang pernah berlaku adalah Google Malaysia dikongtam pada tahun 2015. Pada hari itu, akses terhadap laman utama enjin pencarian popular itu tidak dapat dicapai. Malah satu paparan berwarna hitam yang tertera perkataan hacker dipaparkan. Pihak yang dipercayai di sebalik pengkontaman tersebut turut meletakkan satu hashtag Paratis Hacker. Kes ini berlaku menyebabkan semua pengguna Malaysia terjejas dalam melayari Google. Kes pengkontam berlaku boleh menyebabkan panik dalam kalangan masyarakat di sesebuah negara. Rakyat akan membimbangkan maklumat peribadi yang penting dan sulit bocor dalam laman web. Pihak kerajaan juga akan membimbangkan maklumat sulit negara bocor dan menyebabkan keselamatan negara terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Hiri bin Ahmad. Saya akan menerangkan tentang jenayah cyber yang seterusnya yang berlaku di Malaysia. Antara jenayah cyber yang berlaku di Malaysia ialah penipuan online. Penipuan online ialah penipuan yang lebih dikenali sebagai penipuan secara dalam talian. Kegiatan scam atau penipuan atas talian ini semakin kreatif dan sehingga kita hampir 100% percaya dengan kata-kata manis yang diucapkan oleh penyeraya tersebut. Pelbagai cara dan modus operandi yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan yang tidak bertanggungjawab ini untuk memperdaya minda kita supaya kita percaya, jadi mereka boleh mengambil duit kita secara haram. Menurut laman web MCMC atau lebih dikenali sebagai Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, mereka telah menerangkan bahawa kegiatan penipuan online ini terdiri daripada 4 jenis penipuan, iaitu pertama ialah penipuan yang berlaku dalam talian atau lebih dikenali sebagai macau scam. Yang kedua ialah love scam. Yang ketiga ialah pinjaman tidak wujud. Dan yang seterusnya ialah penipuan belian dalam talian. Shopping tapi dalam talian. Modus operandi yang berlaku selalunya untuk penipuan dalam talian atau macau scam ialah pemanggil akan berlakon mereka sebagai Jabatan Kastam, PDRM ataupun pihak mahkamah. Mereka akan memberitahu mangsa yang mereka ada hutang ataupun bil yang tertunggak. Dan untuk fakta juga, scam ini juga turut popular dengan nama macau scam kerana biasanya diketuai oleh sindiket yang berpangkalan di China. Okey, kita balik semula kepada tadi. Sebaik saja kita menjawab panggilan. Ya, hello. Saya bercakap dengan Encik Muhammad Farizan bin Pucuk. Ya, saya. Okey,
kira cik dengar dengan jelas ya. Setelah saya konsemakan, saya dapati di atas nama cik ada satu notis peringatan yang terakhir daripada pihak LSDN Kuantan Pahang berkenaan dengan satu tunggakan cukai pendapatan syarikat Anko Marketing and Supply, iaitu perniagaan pembekal alat-alat pejabat. Jadi di sini boleh saya dapat penjelasan daripada cik. Cik ada apa-apa masalah ke dengan syarikat cik? Oh, syarikat apa dekat Kuantan? Saya mana pernah duduk Kuantan. Tak pernah duduk Kuantan. Dan satu lagi, nama syarikat tu... Anko Marketing and... Ya, ada kata tak? Tak, Bukan itu... syarikat cik ke? Bukan syarikat saya tu. Salah ni, salah orang kot. Tetapi cik, mengikut daripada maklumat yang saya terima, syarikat ini didaftarkan di atas nama cik pada tarikh 8 November 2018 di SSN Cawangan Kuantan Pahang. Dan syarikat ini juga gagal membayar cukai pendapatan melebihi 15 bulan berjumlah RM38,690. Sekarang ni saya nak tanya, cik tahu atau tidak tahu tentang perkara ini? Oh, tak tahu pula sebab memang saya tak pernah pergi Kuantan pun saya. Macam mana saya nak buka syarikat yang mana? Kuantan pun saya tak pernah pergi. Okey. Sebelum ni pernah kehilangan IC tak cik? IC tak pernah lah, tak pernah hilang. Dulu masa budak-budak pernah lah sekali. Masa budak-budak lah, pada masa tu pada tahun berapa? Lama sangat dah. Time tu dalam umur 14 ke 15 tahun lah. 14 atau 15 lah. Okay, sebelum ni Encik pernah tak daftar lesen SSN dekat mana-mana cawangan? Perkara-perkara ini selalunya berlaku kepada warga-warga emas kerana mereka kurang pakar dengan penggunaan bank secara online. Seterusnya ialah penipuan tawaran pembiayaan kewangan yang mudah dan cepat. Selalunya suspek akan menyasarkan kepada mangsa-mangsa yang memerlukan wang dengan kadar segera yang sempit dalam dari segi ekonomi. Selalunya penjaya akan menawarkan wang sebanyak RM100,000 ataupun RM50,000, tapi dengan syarat mangsa perlu membayar 10% ataupun 20% untuk mendapatkan kesemua nilai tersebut. Tetapi mangsa akan sedar mereka ditipu apabila nombor telefon yang mereka hubungi tadi tidak dapat dikesan langsung ataupun telah dimatikan. Jadi mereka akan hilang serta-merta begitu saja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan penipuan online yang ketiga, iaitu love scam yang juga dikenali sebagai 419 scam ataupun romance scam. Suspek selalunya mencari mangsa yang tidak mempunyai pasangan, seperti contoh janda atau duda, bujang ataupun remaja juga, tapi mereka akan mencari melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pada mulanya mereka akan menggoda mangsa dan memberikan kata-kata manis untuk membuat mangsa percaya kepada suspek. Dan apabila suspek percaya 100% yang mereka sudah dicintai, maka mereka akan penjenayah mula meminta duit ataupun barang-barang berharga seperti barang kemas, dan juga pernah dijadikan kambing hitam untuk mangsa tersebut. Jadi mereka mangsa akan membayar dan memberi apa-apa saja yang suspek minta, dan akhirnya mereka akan ditinggalkan. Satu contoh kes yang berlaku. Polis menempaskan sedikit penipuan love scam yang memberikan kerugian 2.7 juta ringgit. 5 warga Afrika dan seorang warga tempatan ditahan dalam 6 serbuan di Ceras dan Serdang, Selangor semalam. Kita mendapati bahawa sindiket ini beroperasi secara berasingan dalam 2 kumpulan. Yang berbeza di mana satu kumpulan ialah untuk mencipta akaun palsu dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, Tinder, dating application dan lain-lain platform. So akaun palsu inilah yang akan digunakan untuk mencari kenalan dan berkomunikasi dengan mangsa. Semua suspek ditahan berusia antara 27 hingga 43 tahun.
Hasil siasatan mendapati sindiket akan menerima komisen antara 5 hingga 15% bergantung kepada jumlah wang dimasukkan ke dalam akaun kedai bank. Manakala baki wang akan diserahkan kepada kumpulan pemegang akaun profil palsu terbabit. Selamat petang, saya Hachayin. Sekarang saya akan bentang tentang faktor-faktor berlakunya jenayah cyber. Antara faktornya ialah penjenayah cyber sukar dikenali. Penjenayah cyber umumnya orang yang berpengetahuan tinggi atau profesional. Kita tidak mengetahui cara yang berkesan untuk mengenal pasti penjenayah cyber kerana jenayah cyber susah dikenali berbanding dengan jenayah lain. Oleh itu, sekiranya pesala tidak dapat diketahui, undang-undang untuk menyekat ini tidak akan berguna. Contohnya, kes cyberbuli berlaku secara berleluasan kerana pembuli cyber itu berasa tidak puas hati atas tingkah laku pemewahan pelampiran yang telah dimuat naik oleh mangsa. Dengan ini, mereka akan menaip kata-kata negatif terhadap mangsa tersebut agar dapat menyakiti hati mangsa kerana mereka mengetahui bahawa apa yang telah dibuat ke atas mangsa melalui laman web tidak akan dikena apa-apa denda atau hukuman yang sepatutnya. Selain itu, sikap manusia juga merupakan salah satu faktor berlakunya jenayah cyber. Sikap manusia memang sesuatu yang sukar dikawal. Kita tidak boleh mengubah tingkah laku seseorang kecuali orang itu mengubahnya. Jenayah cyber sering dilakukan oleh orang yang mempunyai tingkah laku negatif, terutamanya remaja. Mereka hanya menyerang sistem untuk bersenang-senang atau untuk menguji pengetahuan yang perlu mereka pelajari. Mereka belum cukup matang seperti orang dewasa yang dapat memikirkan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Akibatnya, banyak remaja yang pandai menggunakan komputer terlibat dalam aktiviti tidak sihat seperti jenayah cyber ini. Seterusnya ialah sifat ketamatan manusia. Keinginan untuk menjadi kaya dalam masa yang cepat telah menyebabkan mereka menggunakan kaedah alternatif yang mudah dan cepat, iaitu melalui laman web. Sebilangan orang hanya mementingkan hasilnya. Oleh itu, mereka tidak akan peduli dengan bagaimana mereka mendapat hasil tersebut. Jadi, sebilangan besar penjenayah cyber seperti penggodam akan mengambil kesempatan untuk mendapat atau mencuri semua maklumat peribadi seperti mengetahui nombor bank akaun orang lain agar dapat mengambil wang mangsa dengan mudah. Ini secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya jenayah cyber. Marilah kita bersama-sama bincangkan kesan-kesan jenayah cyber. Apakah kesan jenayah cyber? Jenayah cyber seperti pengodam yang menyerangkan dan menjual data kepada penjenayah boleh menyebabkan data yang tersimpan bocor. Keadaan ini akan mengancam masyarakat dan negara. Sebagai contoh, salah satu orang mengancam kerajaan Malaysia dengan memuat naikkan video pendek melalui akaun Facebooknya. Mereka mendakwa bahawa sistem keselamatan cyber kerajaan Malaysia pada tahap yang lemah dan membocorkan maklumat awam kepada penjenayah. Selain itu, perjudian haram hampir boleh dikatakan menyebabkan kemudaratan terbesar kepada masyarakat. Ini kerana mereka menganggap perjudian adalah cara mudah untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi mereka tidak tahu bahawa perjudian boleh menyebabkan ketagihan dan menyebabkan kerugian besar. Kesan perjudian haram yang pertama jelas merupakan jenayah. 3 premis yang dipercayai dijadikan pusat panggilan perjudian dalam talian dan penipuan pelaburan di sekitar Kota Setara diserbu dalam serbuan di 3 lokasi berasingan menerusi Ops Dadu semalam. Dalam serbuan itu, polis menahan 19 individu berusia antara 20 hingga 68 tahun termasuk 7 warga Cina
dipercayai terbabit aktiviti perjudian dalam talian dan penipuan pelaburan wang kripto atau Bitcoin. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, semua itu dilakukan bahagian maksiat judi dan kongsi gelap atau D7 Jabatan Siasatan Jenayah atau JSJ Kedah hasil maklumat resikan dan intipan yang dijalankan sejak seminggu yang lalu. Beliau berkata sindiket yang dipercayai beroperasi sejak Mac lalu mensasarkan mangsa dari Kanada dan negara Asia. Katanya ahli sindiket ini akan mewujudkan kumpulan WhatsApp dengan pelanggan yang disasarkan dengan mempromosikan laman sesawang bitbay88.com. Seterusnya, sindiket akan meminta pelanggan melayari laman sesawang itu sebelum menipu pelanggan yang berminat untuk melabur. Sindiket itu mampu mengaut keuntungan antara RM300,000 hingga RM500,000 sebulan untuk setiap rumah yang beroperasi. Apabila mereka menjadi ketakdir, mereka selalu ingin bertaruh untuk menang tanpa kehilangan taruhan. Mereka kalah sehingga mereka tidak mempunyai wang, maka mereka akan meminjam wang daripada keluarga, saudara mara atau rakan-rakan tanpa akan pergi berjudi. Terutama mereka yang meminjam wang daripada riba. Ini hampir dapat memusnahkan kebahagiaan keluarga mereka. Ini kerana mereka tidak mampu membayar faedah yang tinggi. Oleh itu, biarkan pemiutang datang ke rumah untuk menjejaskan ketenangan rumah mereka. Mereka akan melarikan diri kerana tidak dapat membayar hutang yang tinggi. Oleh itu, mereka akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkan wang serta melanggar undang-undang seperti mencuri, menembak atau membunuh orang untuk mendapatkan wangnya. Jadi, tingkatkan lagu perjudian dapat dikaitkan dengan pembunuh masyarakat. Selamat sejahtera kepada Dr. Hairul dan rakan-rakan sekalian. Nama saya ialah Cassandra Lee En Hui dengan nombor matriks 206105 dan saya ingin menerang mengenai langkah mencegah jenayah cyber. Berdasarkan isu pengodam, antara langkah yang boleh diambil bagi mencegah masalah ini adalah yang pertama, menggunakan kata laluan yang selamat dan tidak mudah terfikir oleh orang lain. Sebagai contoh, kata laluan yang terdiri daripada gabungan huruf, nombor dan simbol. Yang kedua, berhati-hati dengan email yang tidak dikenali. Hal ini biasanya berlaku pada bahagian spam dan sekiranya tidak terbuka fail yang dihantar, kemungkinan data kita akan diakses oleh pengodam. Yang ketiga, selalu memperhati alamat pada laman web, terutamanya laman web bank. Pastikan laman web dilayari adalah selamat, iaitu dengan adanya HTTPS. Huruf S pada HTTPS memberi makna aman untuk diguna. Dari sudut yang lain pula, antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah penipuan atas talian adalah yang pertama, memastikan kesahihan pemanggilan telefon yang mengakui mereka sebagai anggota badan kerajaan. Kita boleh membuat carian terlebih dahulu dan sebelum kita mendapat maklumat yang tepat, jangan sesekali memberikan maklumat peribadi kepada mereka. Yang kedua, menyemak kebenaran bagi sesuatu barang sekiranya kita beli atas talian. Kita boleh membaca maklum balas bagi barangan tersebut terlebih dahulu sebelum kita membuat pembelian. Bukan itu sahaja, mendapatkan sistem jaminan supaya kita berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Yang ketiga, merujuk kepada seseorang sebelum membuat sebarang tindakan seterusnya seperti menyerah wang. Kita harus bertenang dan merujuk kepada orang yang kita percayai atau pakar dahulu dan bukannya bertindak secara terburu-buru. Kesimpulannya, jenayah cyber adalah berbahaya dan boleh berlaku ke atas sesiapa saja. Adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk saling ingat mengingati agar tiada dalam kalangan keluarga, kawan-kawan dan saudara mara kita menjadi mangsa terhadap jenayah cyber. Bersama-sama kita menjadikan Malaysia negara yang lebih aman dan harmoni dan bebas daripada jenayah cyber. Dan jika ada berlaku jenayah cyber di sekitar anda, anda boleh laporkan kepada Cyber 999 di talian 1-300-88-2-999. Sebelum saya mengakhiri
pembincangan pada malam ini. Marilah sama-sama kita lihat dan dengar beberapa pengalaman daripada mangsa-mangsa yang pernah menghadapi jenayah cyber selepas ini. Teruskan. Assalamualaikum bang. Abang boleh luangkan masa tak untuk jawab soalan saya untuk sebentar bang? Boleh. Abang pernah tak berhadapan dengan situasi dengan jenayah cyber seperti scam, cyberbully ke? Abang boleh ceritakan sebentar? Pernah. Saya pernah lah kena scam daripada saya form 3 saya guna dalam sama. Jadi nombor tu asyik-asyik masuk telefon saya lah. Jadi apa caranya, saya install app, saya alhamdulillah lah sekarang scammer tu makin kurang lah. Boleh beri masa sebentar untuk jawab soalan bang? Boleh. Kenapa tu? Abang pernah berhadapan tak situasi dengan jenayah cyber ke seperti scammer ke, cyberbully ke? Pernah tak? Pernah. Abang boleh ceritakan sedikit tak? Okey, boleh. Ni cerita dia pasal scammer. Saya pernah mengalami masalah scammer. RM500 lebok macam tu saja disebabkan percaya dengan skim cepat kaya. Kalau abang jumpa scammer tu lagi, apa abang buat dekat mereka? Kalau jumpa scammer tu, this is for you. Cik, boleh tak bagi masa untuk jawab soalan saya sebentar? Boleh. Cik pernah tak berhadapan dengan jenayah cyber macam kena scam ke, kena cyberbully ke? Boleh cerita sikit tak kalau ada? Ada tu ada. Tak cerita sana Okey, simple je lah. Macam biasa lah, kita kena apa orang panggil phishing yang main call tu. Dia call, dia tanya nama and dia cakap je lah daripada bank terjawab pula betul namanya. Sebab yelah dia sebut nama kita cakap lah ya. Tapi rupanya bila Google tu nombor scammers orang share. Lepas tu lepas dah cakap-cakap, encik buat apa dekat scammer tu? Saya scam dia balik.